Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid di rumah? Diharap berada di dalam keadaan sihat dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. InsyaAllah kita akan belajar pendidikan Islam di dalam bidang ibadah dan tajuknya ialah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan memahami pengertian puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itulah maksud puasa. Apakah hukum berpuasa? Hukum berpuasa ialah wajib kepada orang yang cukup syarat. Wajib kepada orang yang cukup syarat. Kita akan tahu siapakah orang yang wajib berpuasa selepas ini. Kenapa Allah suruh kita berpuasa? Tentu ada sebab-sebabnya. Apakah sebabnya? Sebabnya ialah puasa merehatkan sistem pencernaan manusia. Di dalam badan manusia terdapat perut, usus besar, mulut, kerongkong dan usus kecil. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Empedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang di dalam badan. Proses penyahtoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Sebab itu Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Baiklah murid-murid, seterusnya kita hendak mengetahui dalil nakli kewajipan berpuasa. Dalil ini daripada Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa.
Ini ialah dalil daripada ayat Al-Quran yang menyuruh kita berpuasa. Kewajipan kita supaya berpuasa. Baiklah murid-murid, kita nak tahu pula siapakah orang yang wajib berpuasa. Baiklah, ini ialah syarat-syarat wajib puasa. Ada 4. Yang pertama ialah Islam. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Berakal. Yang ketiga, baligh. Baligh. Yang keempat, mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Jika ada 4 syarat ini, maka wajiblah baginya untuk berpuasa. Seterusnya ialah rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama ialah niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Lafaz niat puasa, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Rukun puasa yang kedua ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Baiklah, rukun puasa ada 2. Yang pertama ialah niat puasa. Yang kedua ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baiklah murid-murid, seterusnya kita hendak belajar sunat-sunat puasa. Apakah amalan yang disunatkan ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan? Yang pertama ialah kita disunatkan supaya bersahur, iaitu makan pada awal pagi sebelum subuh. Yang kedua, mentakhirkan sahur, iaitu melambatkan makan sahur. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berbuka dengan kurma. Yang kelima, menyegerakan berbuka. Apabila masuk waktu berbuka, kita disunatkan untuk terus berbuka dan jangan melengah-lengahkan berbuka. Seterusnya, berdoa sebelum berbuka. Macam mana doa berbuka? Cuba bacakan. Baiklah. Cuba ikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah. Ada tak lagi sunat-sunat puasa yang tidak terdapat dalam ruangan ini? Ada. Antaranya ialah solat tarawih dan bersedekah. Dan ada banyak lagi sunat-sunat berpuasa.
Seterusnya ialah syarat-syarat sah puasa. Ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz, iaitu dapat membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Yang ketiga, berakal, iaitu tidak gila. Yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Syarat sah keempat ini untuk orang perempuan. Baiklah murid-murid, apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Ada beberapa perkara-perkara yang membatalkan puasa. Boleh lihat pada gambar di sebelah ini. Yang pertama, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, melakukan jima' di siang hari, iaitu melakukan persetubuhan pada siang hari bagi orang yang telah berkahwin. Yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Apakah itu rongga terbuka? Iaitu lubang ataupun ruang terbuka pada anggota badan, contohnya hidung ataupun telinga. Yang ketujuh, murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Dan yang terakhir, gila, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Kalau orang itu pingsan daripada pagi sampai tengah hari, ia tidak membatalkan puasa sebab bukan sepanjang hari. Baiklah, ini ialah beberapa perkara-perkara yang membatalkan puasa dan murid-murid mesti tahu. Seterusnya ialah hikmah puasa. Hikmah puasa terbahagi kepada dua, iaitu dari segi rohani dan yang kedua dari segi jasmani. Dari segi rohani ialah meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Yang kedua, memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Yang ketiga, mencegah pelbagai penyakit. Hikmah yang keempat dari segi rohani, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Hikmah puasa dari segi jasmani pula ialah mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Seterusnya, mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Dan hikmah yang terakhir bagi bahagian jasmani pula ialah merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Murid-murid, amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Baiklah murid-murid, kita telah mempelajari ibadah puasa pada bulan Ramadan, iaitu rukun Islam yang ketiga. Diharap semua murid dapat memahami pembelajaran ini dengan baik dan insya-Allah dapat mengamalkan ibadah puasa ini dengan betul pada bulan Ramadan, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Syukran jazilan wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.